Okey, kita buat. Sekali lagi Kita akan pergi pada chapter 1. Chapter 1 ni kita akan cerita tentang general, from general knowledge sampailah deep lah. Sampai deep knowledge. Deep knowledge tu adalah berkenaan dengan kita punya tajuk. Berkenaan dengan kita punya tajuk. Kalau kita nak cerita structural lightweight, contoh macam ni, saya cerita structural lightweight. Saya nak cerita pasal offshore offshore. Kenapa? Owen, tutup mic Owen. Owen. Owen, tutup mic. Okay. Okay. Kita nak cerita pasal structural lightweight. Kita cerita dahulu general tentang konkrit. Okay. General tentang konkrit. Apa tu reinforced concrete? Okay. Kemudian kita cerita lightweight concrete. Kita juga cerita normal weight concrete ni macam mana. Itu sebagai general knowledge. Okay. General knowledge ni dia orang kata big picture lah, gambaran besar kepada knowledge yang kita nak sampaikan. Kemudian baru kita pergi kita turunkan knowledge kita tu, kita kecilkan skop dia, barulah kita cerita tentang structural lightweight yang kita nak cerita. Kita nak cerita tentang structural lightweight, tapi tadi awal kita cerita pasal reinforced concrete dulu, lightweight concrete dulu, normal weight concrete dulu. Okay, kemudian lah barulah kita masuk structural lightweight concrete. Ini contoh ni yang saya tunjuk ni adalah contoh. Barulah kita masuk structural lightweight concrete. Apa tu structural lightweight concrete? Kita tak boleh bagi definisi suka hati. So, saya ambil definisi dia daripada American Concrete Institute. Okay, applicable for multi-survey. Ini semua dia punya penerangan dia. Apa dia structural lightweight concrete. Okay. Dalam research ni dia nak buat, dia nak kaitkan structural lightweight dengan offshore. Kemudian dia baru pergi lebih detail lagi. Dia pergi lebih deep lagi, cerita pula tentang offshore sand, offshore sand. Okay. Pasir laut dalam. Pasir laut dalam ni apa, macam mana, apa dia punya kandungan dia, konten apa. Okay. Kemudian bagi juga visualization dia macam mana condition pasir laut dalam ni. Okay, ini adalah contoh pasir laut dalam yang telah diangkut ataupun dipam daripada laut dalam tu, dia pam ke pantai. So ini hasil dia lah, ada kerang, ada cengkerang mati. Okay. Tapi ada pasir lah, banyaknya ada pasir, cuma dia bercampur. Okay. Offshore sand ni dia bercampur dengan shell, dead shell. Ini contoh. Okay. Kemudian barulah kita lagi tentang structural tadi, structural lightweight tadi, dengan yang lebih detail lagi, lightweight cost aggregate. Sebab yang shell tadi nak buat sebagai cost aggregate, jadi cerita structure plus cost aggregate, lightweight cost aggregate. Okay, lebih detail lagi, lebih deep lagi. Okay, itu macam mana kita cerita in production. Okay, kalau kita daripada bawah, maksudnya yang paling deep sekali adalah perenggan yang terakhir ni lah. Yang paling deep sekali, yang paling detail sekali. Yang paling, orang kata skop yang paling kecil sekali adalah yang paling bawah. Kemudian naik dia lebih besar. Naik lagi ke atas, konten dia lebih general. Okay? Lebih ke atas lagi, lebih general. So yang macam mana kita nak tulis introduction? Okay. Konten dia mesti daripada general. Okay. Barulah kita pecahkan dia punya idea dia.
lebih kecil lagi, deep lagi. Kemudian lebih deep lagi kepada sub keyword sub yang lain. Sampai sini. Kalau ada gambar, masukkan gambar. Kemudian last kali barulah tentang kita punya research. Yang hampir lah ni. Yang hampir. Kemudian last mesti ada ayat ni lah. This report present 5 chapters that are introduction, literature review, methodology, result and analysis, and conclusion respectively mengikut susunan. In this chapter, this section divide to background of. Tadi dia cerita dalam introduction ada 5 chapter. Kemudian dalam chapter ni, maksudnya dalam chapter yang pertama ni, in this chapter, maksudnya dalam chapter yang pertama ni, kita divide pula kepada background study, problem statement, research objective, scope of study dan significance of study, and conclusion. Ini tak perlu tak apa, tapi yang atas ni kena. Ini perlu ada. Yang atas ni perlu ada. Kemudian barulah kita masuk kepada background of study. Background of study. Background of study ni kita mengambil sedikit lah tentang daripada literature review punya knowledge dan kita masukkan kat sini. Daripada literature review punya knowledge, kamu masukkan dekat background of study ni. Masukkan dekat background study. Knowledge je. Tapi jangan nanti kat literature review kamu cerita lagi sekali. Tak boleh sama lah. Background ni, contohnya kalau study-study yang dah dibuat sebelum ni. Apa dia, sedikit lah tentang literature review kamu masuk kat sini. Tapi yang ada kat sini nanti jangan cerita semula dalam literature review. Sedikit saja dekat background of study untuk kita masukkan dalam chapter 1. Ini statement of problem. Statement of problem ni, apa dia problem yang menyebabkan kamu buat kamu punya research. Apa dia problem yang menyebabkan kamu buat research ini. Apa dia problem dia. Kenapa kamu buat research ini. Soalan-soalan macam tu mesti kamu dapat sebab adanya problem. Problem tu kamu tuliskan lah. Kenapa? Apa masalah dengan sekarang? Apa masalah dengan construction yang menyebabkan kamu nak buat research ini? Itu statement of problem lah. Panjang lah. Setiap satu objektif tu mungkin kalau ada 3, kamu kena cerita 3 perenggan. Objektif, senaraikan lah. Objektif kamu ada berapa banyak. Tapi nanti akan individu. So 2 mungkin sama, 1 mungkin lain. Macam tu. Orang 1 yang 4 ni mungkin lain lah. Mengikut individu punya objektif. 2 yang general tu mungkin sama. 1 yang ketiga ni mungkin berbeza lah mengikut objektif individu. Scope of study, kalau ada masukkan. Tapi memang kena ada lah scope of study ni. Scope ni adalah limitation. Limitation. Contoh kat sini dia kata, sebab kita nak buat nanti test, kita mesti macam ni buat research. Buat research ni dia punya, kita kena detail sikit. Pasir, nak guna pasir, nak grade guna apa? So grade guna ASTM 33, C33. So grading ASTM 33 ni sebagai limitation. Jangan ada nanti orang tanya kenapa tak pakai grading lain. So ini adalah limitation kita nak hanya nak pakai grading C33 ni. Hard kita. Dan ambil offshore sand ni, pantai pasir laut dalam ni dekat Kelembang. Jangan tanya pasir dekat tempat lain. Mesti tanya kita tentang pasir dekat Kelembang sahaja. Macam tu lah. Aku nak ada testing size sample 150, 200 kali 1500. Kini yang kita dah decide lah. Jangan buat banyak-banyak size. Kalau banyak-banyak size, kena besarkan nanti dia punya scope lah. Scope kita nak buat size ini saja. Size lain, jangan tanya.
Kita minta panel jangan tanya lah sebab ini limit kita. Okay, macam itulah kita limitkan kita punya study. Okay, contoh macam kamu punya tayar kan. Okay, tayar ni kamu nak buat research dekat mana? Okay, itu limit juga. Okay, kamu nak research ni kamu nak buat dekat mana? Kuching saja. Okay, Kuching saja tu tempat kamu buat research itu adalah skop kamu. Okay, kamu nak buat construction. Berapa banyak construction? Tempat kamu nak pilih site. Kamu nak buat berapa tempat? Okay. 5 site contoh Jangan 1, jangan 2, jangan 3. Lebih. Kena lebih. 5 pun okey. 5 site Tapi jangan dekat-dekat lah. Jauh sikit. Tempat site ni dekat area ni. Site ni dekat area ni. Sana pula. Okay. 5 site. Ambil 5 site ni. Okay, buat. Suruh dia orang testing. Okay. Bagi jawab soal selidik. Okay. 5 site tu adalah kamu punya skop lah. Dekat mana, area mana kamu buat, itu juga adalah skop. Okay. Jumlah site adalah skop. Area mana kamu nak buat soal selidik, itu pun adalah skop. Skop kajian. Okay. Kereta sorong jenis apa, itu juga adalah skop kajian. Okay. Kamu kena nyatakan kriteria limitation yang kamu buat. Jangan nanti ada orang tanya kenapa tak buat dekat kereta sorong yang macam ni. Kenapa kamu tak buat dekat Pahang? Kenapa kamu tak buat dekat 100 site? Okay. Itu adalah limitation kamu. Kamu kata limitnya adalah 5 site. Okay. Dekat Kuching saja. Kereta sorong macam ni. Okay. Menggunakan apa? Menggunakan soal selidik. Itu menggunakan soal selidik juga adalah skop. Okay, so kena tulis kamu punya skop tu dekat scope of study lah. Scope of study. Significant of study. Significant of study. Okay. Significant ni maksudnya kamu tengok kat sini. Okay. This study hopefully will help. Okay, siapa yang terlibat dalam testing ni, dalam study ni, siapa yang akan mendapat manfaat? Okay. Siapa yang akan mendapat manfaat? Of course lah, construction. Kalau kamu buat tentang tayar tu, kamu akan mendapat construction. Kalau buat tentang pump pun, masih construction industry yang mendapat manfaat. Okay. So, kamu kena ceritakan lah siapa yang mendapat manfaat ataupun benefit daripada research kamu, daripada study ataupun inovasi kamu. Kena cerita dekat significant of study. Okay. Itu chapter 1. Okay. Chapter yang kedua adalah literature review. Okay, literature review. Okay, konsep dia sama juga. Daripada general sampai deep. Okay. General knowledge. Okay, research ni daripada general knowledge sampai deep. Okay, pertama cerita dulu di chapter discuss apa. Okay. Okay, tengok masih lagi dia cerita reinforced concrete tu apa benda. Okay, reinforced concrete ni adalah composite material, concrete, simen, apa semua. Benda-benda yang kita dah tahulah. Benda-benda yang kita tahu. Tapi diceritakan semula dalam kamu punya research. Macam kamu tayar, ada buat tayar, ada buat pump. Kamu cerita dulu tentang penggunaan pump-pump yang lain. Okay, kalau kamu buat pasal pump, kamu cerita pump ini macam itu, pump ini pula macam itu, pump yang jenis ini macam itu. Kalau manual buat macam ni. Kalau tayar kereta sorong, tayar hidup macam ini. Tayar kereta sorong, function dia apa, itu semua dalam general dulu. Kemudian baru pergi detail sikit. Ini contoh dia detailkan 3. Contoh kalau kamu buat tayar kereta sorong, tayar hidup kan. Pneumatic punya tayar. Kemudian tayar yang mati tu. Okay. Macam mana. Kemudian barulah masuk tajuk kamu. Okay. Masuklah tajuk kamu yang kamu buat tadi tubeless. Airless tayar. Contoh airless tayar. Kalau pump, kamu cerita dulu general tentang pump. Kemudian berapa jenis pump. Pump jenis yang pertama macam ini. Pump yang
jenis lain macam ni, pump manual macam ni, dan pump yang last sekali yang pump yang kamu nak buat tu lah. Okay. Kita buat pecahan macam ni. Okay. Cerita sikit tentang pump kamu. Sikit saja. Kat sini cerita sikit saja. Nanti kita nak cerita lagi. Okay. Okay. Kemudian raw material. Raw material. Okay. Dan tadi cerita general. General. Jangan banyak lagi dekat yang pertama ni. Ni general. Cuma kita cerita dia punya jenis-jenis saja. Kalau pump kat sini. Kalau pump kat sini tadi adalah jenis-jenis pump. Kalau tayar kat sini tadi adalah jenis-jenis tayar kereta sorong. Okey. Tapi jangan cerita banyak. Ni pun cerita sikit tentang kamu punya tayar ataupun pump sikit saja. Okey, lepas tu masuk raw material. Raw material untuk buat kamu punya pump ataupun tayar. Contoh ini masuk introduction sikit. Okey. Mesti kena ada introduction sikit sebelum masuk. Okey, bahan yang digunakan untuk buat tayar. So bahan dia apa? Okey. Ini raw material ni bukan tentang raw material tayar kamu saja. Okey. Raw material yang dimaksudkan kat sini adalah raw material untuk buat tayar yang biasa digunakan pneumatic punya tayar, biasanya bahan dia apa? Kalau tayar mati tu bahan dia apa? Semua bahan-bahan dia kamu kena cerita satu-satu lah. Sikit saja setiap satu tu. Okey. Bahan dia apa, getah macam mana dia ni, macam mana dia buat. Okey, kamu ceritakan. Ceritakan kat sini. Okey. Kemudian dia punya rim ke apa benda kamu kena ceritakan sebagai 2.2. Dia punya road dia. Okey, kalau ada jadual, masukkan jadual. Udara, air, mungkin diperlukan untuk yang buat tayar hidup, pneumatic tayar. Kamu ceritakan. Kemudian ada tayar mati pula. So, kamu kena buat lagi. Tayar mati tu, material dia apa? Campur lagi. 2.2, 0.4. Okey. Bahan yang lain dia mungkin material yang dibuat lah. Contoh lain tadi kat getah dia, mungkin getah lain, buat tayar mati, getah lain. So, campur 2.2, 0.4. Okey, bahan apa lagi yang lain? Kena campur lagi. Jadi 2.2, 0.5. Okey. 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 Kemudian last sekali barulah kamu cerita pasal kamu punya material tayar kamu. Okey. Material yang untuk buat tayar kamu macam mana? Apa benda yang sebab dia material dia mestilah lain. Lain tu so kamu ceritalah tentang kamu punya material untuk buat kamu punya tayar ataupun pump. Okey, bahan-bahan yang lain cerita kat sini. Okey. Ini daripada knowledge yang ada. Bukan daripada kamu. Knowledge yang ada dekat luar. Kamu ambil, kamu masukkan. Kamu ambil, kamu masukkan. Ambil, masukkan. Chapter 2 ni dia memang macam tu. Okay? Dia bukan idea kamu pun. Chapter 2 ni kamu tulis bukan berdasarkan idea kamu. Chapter 2 kamu tulis berdasarkan apa yang ada dalam knowledge yang sedia ada dekat internet, dekat jurnal, dekat buku. Okay? Tu chapter 2. Knowledge yang dah sedia ada, kamu tulis semula. Okay? Boleh faham tu? Owen, boleh faham? Nak cakap, tekan space bar, cakap. Lepas tu, dah habis, lepaskan. Owen? Azli? Boleh faham tak? Macam mana chapter 2 ni? Separate apa? Macam material yang saya yang hidup di atas pasal sini yang material kita. Kalau tak perlu separate, kalau ada material yang sama, tak perlu separate lah. Tulis saja material. Okay. Okay. Tapi bukan daripada knowledge kamu. Okay. Kamu dapat benda tu daripada tempat lain, kamu restructure balik tulisan tu dalam kamu punya literature review. Okay. Bukan main ikut suka hati kamu tulis ni. Okay. Okay. Kalau jumpa advantage and disadvantage, masukkan.
Okay, dia boleh tambah kamu punya content lah. Okay, material perbezaan mungkin yang tayar mati getah dia apa, tayar hidup getah dia apa. Yang ada sekarang ni dalam industri tayar hidup dengan tayar mati mungkin ada advantage, ada disadvantage. Untuk tayar hidup, kemudian tayar mati pun kamu buat sama juga, advantage, disadvantage. Kemudian untuk airless tayar, contoh untuk kamu buat airless tayar, mungkin tak ada lagi lah, banyak advantage and disadvantage. Tapi tak apalah, yang penting dua tadi tu ada. Kalau ada yang baru nak buat, yang kamu nak buat tu, material dia, perbezaan material dia ada advantage and disadvantage, mungkin boleh masukkan juga. Okay, untuk tambah konten lah. Okay, masih lagi material. Masih lagi material. Okay, masih lagi material. Okay, lightweight concrete. Okay, kamu juga kena cerita tentang kereta sorong lah. Apa kereta sorong kena cerita. Okay, function dia dalam literature review. Okay, kena cerita function dia, kereta sorong ni siapa buat, macam mana dia, apa fungsi dia, ada gambar kereta sorong. Lepas tu kamu mungkin letak apa karakteristik dia punya, apa nama-nama bahagian dia, kaki, tempat megang, ada gambar. Kemudian setiap bahagian tu kamu mungkin boleh tulis sikit apa dia function dia untuk banyakkan konten dalam literature review. Sama juga kalau guna pump tu ada bahagian-bahagian dia, komponen dia, boleh ceritakan dalam komponen dia apa. Okay? Ada gambar, kemudian ada komponen, setiap komponen tu ceritakan dia punya knowledge dia. Dia punya apa, knowledge lah. Apa maksud dia, function dia, definisi dia, function dia dalam pump. Okay? Boleh cerita setiap satu. Okay? Lebih banyak benda yang kamu cerita, lebih baik dalam literature review. Okay? Literature review ni kalau panjang pun tak apa. Okay? Panjang berapa page pun tak apa. Okay? Okay. Masih lagi literature review. Type of lightweight. Kamu mungkin nanti type of pump dah mula cerita setiap satu lah benda dalam pump, jenis-jenis pump. Jadi setiap jenis-jenis pump tu kamu ceritakan. Tadi kat mula-mula tadi hanya jenis saja. Okey, so kat bawah ni baru masukkan pump ni macam mana fungsi dia, ada berapa HP. Nama sama, jenis pump sama tapi mungkin HP dia lain. Okey, untuk fungsi apa, 2 HP untuk apa, contoh okey. Apa-apa sajalah yang berkenaan dengan research kamu boleh masukkan, tuliskan. Okey. Banyaklah. Banyak page. Okey, chapter 3 adalah metodologi. Okey, metodologi ni, okey, first adalah introduction lah. Researcher will discuss apa benda. Okey. Then conduct solution testing. Okey, ni dia punya sikit summary. Tengok sini, first prepare material. Second, design concrete mixture. Third, conduct necessary corrosion testing. Okay, ni metodologi flow, dia punya bukan flow chart kita panggil ni. Okay, sikit lah dia punya summary. Okay, dia punya summary dalam bentuk graph, graphical view punya summary. Summary tapi dalam bentuk chart, graph, dalam bentuk chart, dalam bentuk figure ni, summary. Okay. Ini untuk sebenarnya dah cerita tadi. Ni kat sini dah cerita pun. Okay. Buat chart ni lagi tambah untuk tambah page, tambah konten saja. Okay. Benda yang sama dicerita kat atas ni. Okay. Kemudian, okay, setiap satu ni tadi, okay, first is material preparation. Okay, preparation of material. Preparation of material. So, ini akan menjadi tajuk yang pertama lah. Okay, tajuk yang pertama, material preparation. Okay, tajuk yang pertama. Okay, 3.1 introduction. Tajuk yang pertama adalah 3.2 material preparation. So, ceritalah material preparation ni macam mana. Kamu buat apa untuk material preparation.
Okey. Tak perlu. Kemudian setiap satu tu bahan tu apa dia? Kegunaan dia apa biasanya? Dapat daripada mana? Okey. Okey, apa fungsi dia? Kamu ceritalah dalam metodologi. Apa fungsi dia? Nanti dah dapat kamu tahulah macam mana nak cerita ni. Okey, kena ambil gambar kalau ada gambar. Sebab kalau ordinary Portland cement ni tak payah ambil gambar. Memang dah orang tahu dah macam mana. Tapi gambar kamu punya material mungkin kena ambil gambar, kena letakkan gambar. Okey. Fine aggregate sama juga, pasir halus. Tak perlu ambil gambar dekat sini, tu tak masukkan gambar. Okey. Benda yang knowledge yang general tu tak masukkan. Tapi macam kamu benda-benda baru, okey, material tu mungkin orang tak pernah tengok, so kena masukkan gambar setiap satu benda. Yang lain daripada yang lain. Okey, kemudian kena cerita apa dia. Okey, dia guna kat mana dalam kamu punya research. Okey. Macam mana nak buat dia? Macam mana nak ambil dapatkan dia? Biasanya dia guna untuk buat apa? Okey. Steel bar, cerita setiap satu benda. Ni sintetik lightweight ni. Cuma yang ni panjang sikit lah sebab sintetik lightweight ni kena bikin dulu. Okey, memang panjang lah. Buat sendiri. Sintetik lightweight ni memang buat sendiri. Jadi, yang panjang ni adalah macam mana nak buat proses, nak buat sintetik lightweight ni. Sebab tu dia panjang. Okay. Kalau tidak, konten dia macam ni je lah, pendek-pendek je setiap satu benda. Okay, water pun cerita padahal water dah tahu dah water, apa tu water. Okay, masuk yang 3.3. Okay, tadi pasal material saja. Yang 3.3 tadi adalah second stage. Second stage adalah sample preparation. Okay, simple preparation ni macam mana kamu assemble, macam mana kamu assemble benda tu. Okay, macam mana kamu assemble, pasang, okay, buat mold. Kita tengok cerita sikit dia punya introduction. Okay, proses yang pertama apa? Assemble. Proses yang kedua apa? Proses yang pertama mungkin kena pasti dulu barang-barang, berapa banyak jumlah, okay, buat mold. Okay, yang pertama mungkin buat mold dululah. Okay, buat mold. Kemudian yang kedua barulah assemble. Okay, assemble. Kemudian barulah ada apa lagi. Dua je mungkin. Assemble pula. Yang pertama buat mold. Yang kedua assemble. Okay, assemble. Mungkin dua je lah kamu punya ni. Buat mold, assemble. Ada lagi tak benda lain? Kamu aja fikir, kamu je tahu projek kamu patutnya tahulah. Okay, yang ketiga. Okay, yang ketiga ni katanya sini memang 3.4 sebab 3.1 adalah introduction. Okay, 3.1 adalah introduction. Okay, sebab 3.1 adalah introduction. Stage yang pertama akan jadi 3.2. Stage yang kedua akan jadi 3.3. 3.3 akan jadi stage 2. Stage yang ketiga akan jadi 3.4. Okay, 3.4. Ni stage yang ketiga. Okay, stage yang ketiga adalah perception lah dan testing. Kalau perception dan testing ni, contoh kamu buat yang questionnaire tu, kamu punya soalan questionnaire. Okay, mungkin dimasukkan kat sini. Kamu kena cerita berapa responden, berapa site apa yang telah dipilih, dekat mana site-site construction ni ada yang duduk, berapa orang dipilih. Kalau ada student, masukkan tulis juga berapa orang student untuk dapatkan perception tu. Kamu kena tulis macam mana kamu buat proses untuk dapatkan data lah.
Data ni macam mana kamu nak dapatkan data. Proses macam mana kamu nak dapatkan data. Siapa yang terlibat, macam mana data tu, apa dia data tu, okay. Dekat mana data tu kamu ambil, berapa banyak data yang kamu ambil, tu kamu cerita dekat stage yang ketiga. Stage yang ketiga. Okay, result and analysis. Okay. Ini dah cerita secara general. Kamu tak buat lagi ni, nanti boleh tanya kemudian. Sebab ni, mula ni akan cerita macam teori dulu. Teori dulu. Teori dulu. Nampak ni semua teori dulu, tak ada lagi. Teori. Kemudian data kamu lah. Sampel. Experimental result. Data yang pertama. Yang pertama ni teori. Teori. Dah kat sini dah. 4.2 dah. Yang pertama ni teori dulu. Kemudian teori sikit. Kemudian barulah masuk kamu punya data. Data yang pertama apa? Tentang apa? Demografi. Masukkan demografi. Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Setiap satu tu ada data lah. Ada data. So, ada banyak table lah nanti. Kamu masukkan data tu, ada banyak table. Dan setiap table kena cerita macam ni. Kamu tengok table. Atas ni table. Atas ni semua table. Bawah ni dia cerita semula apa yang ada dalam table ni. Cerita semula. Tapi keyword-keyword yang penting je lah. Yang penting saja. Tengok ada table. Ni table. Benda yang kat bawah ni, tag yang bawah ni adalah penerangan tentang apa yang ada dalam table. Jangan kamu hanya bagi table, bersusun table tapi kamu tak explain. Setiap table perlu kamu explain. Ibarat orang tak reti baca table. Ibaratkan yang tengok research kamu tak pandai baca table. Macam itulah cara kita nak explain table kita. Kamu ibaratkan orang lain tak pandai baca table. So, bila tak pandai, kamu kena explain. Kamu explain kat bawah ni. Apa yang ada dalam tag ni, apa yang ada dalam table ni, kamu explain dalam bentuk teks mula. 2 kali. Sebenarnya benda ni repeat. Apa yang dah tulis dalam table ni, kalau orang yang pandai, dia dah boleh baca dah. Tengok table ni. Tapi kita mengibaratkan pembaca tu tak pandai. Jadi tak pandai, kita buat 2 kali. Satu kita buat table, satu kita buat dalam bentuk teks. Kita buat figure, chart, kita buat pula dalam bentuk teks. Chart ada teks. Ada chart, ada teks. Jangan ada chart dia. Carta je semua. Tapi tak explain. Salah. Konsep tu salah. Dan setiap chart mesti ada tajuk. Mesti ada tajuk. Setiap chart. Setiap table mesti ada tajuk. Table bawah ni. Yang bawah ni table. Mesti ada tajuk. Setiap table. Setiap carta ataupun figure mesti ada tajuk. Mesti ada. Itulah. Ni semua bukan bergantung kepada kamu punya research. Table, tajuk. Apa yang ada dalam table? Cerita semula dalam bentuk teks. Jadi benda ni kamu cerita 2 kali. Satu, cerita dalam bentuk table. Second, kamu cerita dalam bentuk teks. Ini apa yang ada dalam table ni ada juga dalam teks ni. 2 kali explain. Cara saja berbeza. Kemudian conclusion lah. Conclusion ni kamu ambil part-part penting saja. Setiap chart tu dia ada conclusion. Jadi yang tu kamu masukkan dalam conclusion. Chapter ni penting conclusion dia. Chapter 4 ni penting kena ada conclusion. Kalau chapter 1, 2, 3 tu tak perlu ada conclusion pun tak apa. Tapi chapter 4 ni kena letak conclusion. Chapter ni conclusion. Nanti nak guna lagi dalam chapter 5.
Tapi chapter 5 ni reflect kepada objektif saja. Apa yang ada dalam conclusion chapter 5 ni. Chapter 5 adalah conclusion and recommendation. So ada introduction macam biasa. Chapter 5 ni cerita pasal conclusion dan cerita pasal discussion. Yang pertama adalah conclusion. Yang conclusion ni adalah apa yang ada dalam objektif kamu, itu sahaja yang kamu discuss dalam conclusion. Objektif yang pertama discuss dalam perenggan yang pertama. Objektif yang kedua discuss dalam perenggan yang kedua. Objektif yang ketiga discuss dalam perenggan yang ketiga. Jadi setiap satu objektif, satu perenggan. Kemudian recommendation. Recommendation ni biasalah apa yang kamu rasa kamu boleh tambah baik untuk research kamu. Apa yang kamu rasa kamu boleh tambah untuk material yang kamu gunakan. Apa yang kamu rasa kamu boleh tambah, apa-apa pada bahagian lah. Macam mana bentuk tayar tu ke, dari segi bentuk tayar tu ke, dari segi material dia ke, dari segi mold dia ke, apa saja recommendation kamu boleh masukkan lah. Dari segi kamu buat research tu sendiri, kalau kamu punya flow research kamu rasa tak kena, itu pun boleh. Cara kamu buat research itu pun boleh dijadikan sebagai recommendation. Mungkin boleh tambahkan tempat untuk buat research. Construction yang buat research tambah banyak sikit lagi. Itu kan juga jadi sebagai recommendation. Last kali, ini juga ada bahagian penting. Kadang-kadang kamu salah tulis ni 10 markah hilang. Dah tak dapat A. Macam mana nak tulis reference? Kamu tengok kat sini. Cara penulisan reference yang betul lah ni. Macam mana nak tulis reference yang betul? Mesti ada nama penulis. Mesti ada nama penulis. Tahun dia tulis. Tajuk dia. Tajuk dia. Dia keluar kat mana? Siapa yang tulis? Siapa yang tulis? Kemudian kalau ini ditulis dalam report. So report mana? Report American Concrete Institute. So report American Concrete Institute Komiti 213. Ini nama report dia. Tahun dia. Apa yang tulis tajuk dalam report tu? Tajuk dalam report tu. Dekat mana dia, dekat publisher dia siapa? Siapa penerbit dia? Siapa penerbit dia? Penerbit dia American Concrete Institute. Report yang seterusnya orang yang sama juga tapi tahun yang berbeza. Tahun yang berbeza juga tentang benda yang sama. Juga daripada penerbit dia masih lagi American Concrete Institute. Kemudian tengok ni ACI ni banyaklah dia punya report ada banyak tapi ada 3 saja yang berkenaan dengan research yang ada ni. Sama saja. Kali ni tajuk dia lain. Sebab 318 ni biasanya dia berkaitan dengan benda ni. Kalau 213 ni biasanya tajuk dia samalah. Tajuk dia sama, cuma tahun terbitan dia lain. Kemudian yang lain, Arash Bina ni penulis, tahun, tajuk, kemudian ditulis kat mana, siapa penerbit. Nama, tajuk, nama, tahun, tajuk, kat mana ditulis, penerbit dia siapa. Ni American Society punya journal ambil, masukkan. Ini standard. Ini standard juga. Ini standard. Ini pun standard. BS, British Standard. Standard berapa? 5328 Part 1. Bila diterbitkan? 1997. Tentang apa? Guide to Specifying Concrete. Siapa yang terbitkan? Penerbit dia siapa? British Institution. British Standard Institution. Semua sama. Cara penulisan. Mesti nama, tahun. Tajuk,
penerbit. Nama, tahun, tajuk penerbit. Kalau jurnal, mesti ada dia punya tajuk, dia punya muka surat. Okay. Jurnal mesti ada muka surat, isu ke berapa, isu ke berapa, tahun bila, muka surat berapa. Okay. Kalau jurnal. Okay. Tak ada pun kat sini tulis laman web. Ada ke laman web kat sini? Siapa nampak laman web kat sini? Cuba bagi tahu saya, ada seorang nampak laman web lah kat sini? Ya, ada ke research ni menggunakan laman web? Ya. Tak ada. Okay, this is strong research. Okay. Kalau kamu gunakan laman web tu, kamu punya weak. Paling lemah. Research kamu adalah yang paling lemah. Okay. Kalau menggunakan jurnal, menggunakan standard BSBS standard tadi, American Concrete Institute, British Standard, dia strong lah. Kalau kamu ambil daripada Google, kamu letak laman web, tu salah tu tulis tu. Okay, pastikan penulisan referen kamu betul lah. Namanya siapa, tahun dia tulis bila, okay, tajuk dia apa, publisher ni siapa, dekat mana dia tulis. Okay. Kalau jurnal tu dia ada muka surat lagi, muka surat, isu ke berapa, okay, kena tulis. Okay, boleh? Boleh? Azlizam? Dia nak cakap, tekan spacebar. Okay, nak cakap, tekan spacebar, hold. Okay, sambil kamu hold tu kamu cakap, lepas tu kamu lepas mula. Okay, ada nak tanya kat mana-mana? Ada nak tanya kat mana-mana? Tak ada Okay, nanti saya boleh tunjuk. Nanti kamu datang poli, minggu ke berapa nanti boleh tunjuk kemudian lagi. Okay, ada sekarang kamu punya research, kamu nak tunjuk apa? Apa yang kamu nak bagi tahu tentang kamu, progress kamu? Okay, siapa nak tunjuk? Ada apa pun nak tunjuk? Okay, belum mula lagi, tapi barang dah sampai kan? Nak cakap, tekan hold spacebar. Dah habis cakap, lepas spacebar. Dia akan on kamu punya mic. Lepas tu dia akan off balik bila kamu lepas spacebar tu. Okay, tak ada ke? Tak mula lagi kan? Lepas tu tak ada nak tanya. Kenapa senyap ni? Alwan ni ada ke ni? Tak berbunyi ni dari tadi. Ada Azrizam dengan Owen saja bunyi ni. Alwan ni? Mana yang orangnya? Mana? Ke tak ada mic? Cuba type dekat chat sikit. Ada tak kamu ni? Boleh Owen, Azrizam? Okay. Kita dah habis Isyamuddin masuk pun dah lambat lah. Okay, sekian lah.